Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Malaysian Respond, channel yang merespon dan mengupas isu-isu semasa. Mudah-mudahan konten yang saya sampaikan bermanfaat, bukan niat untuk memecah belah atau memprovokasi, tapi kita cuma mengasih klarifikasi. Okeylah tuan-tuan, kalau berminat dengan konten yang saya berikan, silakan mohon subscribe channel ini. Tekan butang lucang sekali ya. Okeylah, kita straight to the point tanpa membuang masa. Tentang tajuk yang saya berikan di intro itu tadi, iaitu tentang Kabinet Negeri Sabah yang pada pendapat saya agak resis dari segi komposisi kaumnya. Kita tahu Kabinet sudah dibentuk selepas kemenangan pihak GRS, Gerakan Rakyat Sabah, tapi yang menyedihkan adalah dalam Kabinet itu nampaknya ada 3 golongan yang sengaja di left out atau di kick out. Golongan pertama kita sedia maklumlah, yang kena sembelih sudah tentulah kaum Bajau Suluk kerana sokongan mereka yang tidak berbelah bagi kepada parti warisan semasa PRN. Yang kedua, yang agak pelik-pelik sikit, tapi kalau kita nampak keputusan PRN pun memang agak memihak warisan juga, iaitu golongan Kadazan, golongan elit Kadazan yang tinggal di kawasan yang agak urban, yang orang cakap berpendirian agak advance. Ya, mereka yang ada dari kawasan Moyog, Limbahau, dari Kepayan, yang orang cakap advance sikit, telah memilih parti warisan sebagai wadah menyalurkan aspirasi diorang. Jadi diorang pun tidak ada dalam komposisi kabinet yang ada. Tapi yang agak sulit kita terima orang bilang adalah apabila golongan yang ketiga ini tidak dimasukkan dalam kabinet, yaitu etnik Cina. Tuan-tuan dan puan-puan, ini negara Malaysia. Negeri kita negeri yang berbilang kaum. Dan kita tahu masyarakat Cina membentuk 15 atau 20% mungkin daripada komposisi penduduk di Sabah. Kenapa harus kita abaikan sama sekali sumbangan mereka dalam kabinet negeri? Ini kabinet negeri tuan-tuan, bukan pasukan pengakap. Tentulah buah fikiran yang besar, impaknya kita mau dalam setiap mesyuarat kabinet. Kita bukan memperkecilkan etnik lain, tapi kita sentiasa maklum. Etnik Cina, dari segi wawasan, dari segi ketekunan kerajinan, dari segi idea, mereka sentiasa berada sedikit di depan, a cut above orang cakap. Ya, banyak sumbangan-sumbangan diorang. Kalau kita kupas satu-satu lah tuan-tuan, dari segi sejarah perjuangan lah orang cakap ya. Tiga-tiga etnik ini tadi memang ada sumbangan. Etnik Kadazan Dusun kita tahu, bapa kemerdekaan kita selain Tun Mustafa adalah Tun Fuad Stephen. Tun Fuad Stephen adalah orang cakap otak, pemikir di sebalik idea kemerdekaan negeri Sabah. Lepas itu daripada suku Bajau Suluk, Tun Mustafa, bapa kemerdekaan kita. Kemudian kita ada pejuang-pejuang besar, Datuk Paduka Mat Saleh, pejuang legenda kita. Dan juga pejuang gerilya kita yang terbesar, iaitu Lieutenant Imam Marajukin. Mereka ini penyumbang sejarah, tapi di kalangan masyarakat Cina juga tidak kalah. Kita ada Albert Kwok, pejuang gerilya Kinabalu kita. Jadi sumbangan mereka dari segi sejarah. Okey, satu. Kedua, ekonomi. Kalau menyumbang tentang ekonomi tuan-tuan dan puan-puan, macam langit dengan bumi orang cakap. Namakan saya tuan-tuan, di mana pekan di negeri Sabah ini, tidak payah cakap bandar, pekan yang tidak ada kedai Cina. Tanpa sumbangan etnik Cina, tak payah kita tengok Sabah, Malaysia seluruhnya lah. Top 10 orang-orang kaya di Malaysia ni siapa? Ya, dari Tan Sri Robert Kwok, Tan Sri Jeffrey Chia, Tan Sri Kwek Leng Chan semua, Tan Sri Lim Ate, siapa diorang? Kita bukan memperkecilkan orang lain, tapi fakta nampak sendiri. Di Sabah tuan-tuan, Datuk Wong Kwok, antara orang yang terkaya, Datuk Ambrose Lee. Sumbangan diorang tuan-tuan dari segi rembesan pekerjaan yang boleh diberikan kepada belia-belia Sabah. Kalau mereka tidak menginisiatifkan company-company besar ini, saya rasa susah sikit lah. Ingat lagi sumbangan Datuk Wong Sifat. Datuk Wong Sifat adalah pengasas Tong Hin Group, kedai roti yang paling sedap di Malaysia ini yang ada di belakang Seaport sana, Port View. Dia telah meninggal. Sebelum itu dia telah mengasaskan Gardenia, tapi secara sadis dia dengan istrinya mati dibunuh semasa satu rompakan. Dan after all, orang cakap 3 orang bekas ketua menteri kita, Tan Sri Chong Kaket, Datuk Yong Tek Lee, tapi yang paling besar sumbangan dia adalah Tan Sri Peter Loh Su Yin, mendiang Tan Sri Peter. Beliau adalah ketua menteri kita yang kedua. Beliaulah bertanggungjawab mengamankan
UPKO dan USNO yang semasa itu, Tun Mustafa dan Tun Festipan main cubit-cubitan orang cakap. Jadi terpaksalah Tan Sri Peter Loh jadi orang tengah, dilantik jadi ketua menteri, barulah kita bergerak. Kita masa itu satu negeri yang muda yang baru merdeka. Itu sejarah dan ekonomi tuan-tuan. Sukan pun, ingat lagi FA Cup kita menang tahun 90 berapa itu, tahun 93, 92 macam itulah. Saya lupa sudah. Coach yang memenangkan kita itu orang Cina, orang KB, Datuk Kelly Tam. Dia coach pertama yang sukses orang dah bilang mendatangkan piala ke negeri Sabah. Piala Liga Perdana yang kita menang dulu pun kalau bukan bantuan dua orang laki-laki Cina yang gentleman orang cakap, tak kita menang. Yap Wai Lun, orang ceras, dengan Datuk Ong Kim Swee, orang Melaka. Mereka lah yang membantu bahagian midfield pasukan kita pada masa itu. Kita ada penang legenda, Lim Keng Liat. Kita ada pemain bola sepak legenda, Datuk James Wong. Sumbangan mereka tuan-tuan. Dari segi infrastruktur, kalau tidak ada orang Cina tuan-tuan, tempat lepak kita pun tiada. Center point siapa bikin? Wisma Merdeka, Kompleks Karamunsing, Wisma Sendakan. Diorang yang bikin tuan-tuan. Kalau tiada, kerajaan negeri pun mungkin tidak membangun tempat-tempat macam tu. Paling kita lepak di perpustakaan. Jadi tuan-tuan, dengan meninggalkan mereka daripada mainstream, orang cakap daripada barisan kabinet, maknanya idea diorang kita tidak dapat. Dari segi idea tuan-tuan, kita tidak payah seorang Cina. Sekolah-sekolah diorang, produk-produk diorang daripada sistem pendidikan diorang antara yang paling brilian. Sekolah Cina paling tip-top, sekolah Chunghua sana, berapa produk diorang. Kita boleh hantar anak kita belajar sana kalau kita mau, tidak ada larangan. Dan kebanyakan, sayangnya orang cakap kebanyakan graduate-graduate kita daripada etnik Cina sekarang banyak yang bekerja di luar negeri, di Australia, Kanada, New Zealand jadi ekspatriat sebab diorang rasa peluang diorang lebih cerah di sana. Di negeri sendiri bukan diorang tak mau berkhidmat, tapi diorang tahu kondisi di negeri sendiri macam mana. Jadi rugi siapa? Kita. Siapa antara kalian kawan-kawan dulu yang pernah sekolah yang tidak pernah dapat sentuhan pengajaran guru Cina? Sangat berbeza. Saya bukan memperkecilkan sumbangan guru-guru saya yang lain daripada golongan Bumi Putra atau India. Tapi cikgu-cikgu Cina saya mengajar saya, orang cakap masuk sini, tembusnya di sini juga. Tidak ada keluar sini, tidak ada keluar sini. Sangat berkualiti. Jadi sekarang dalam struktur politik yang sebesar ini, orang Cina kita tinggalkan, ruginya orang cakap tidak kaleng-kaleng. Mereka dari segi idea tuan-tuan, dari segi permainan politik sangat matang. Tidak payah kita ajar orang Cina berpolitik. Diorang daripada zaman dinasti Ming, dinasti Qing dulu diorang sudah pandai berpolitik. Daripada dinasti Song dulu diorang sudah tahu apa itu struktur politik. Jadi tidak payah ajar. Orang Cina ini berpendirian kalau dalam politik tuan-tuan. Mereka sanggup berada di blok pembangkang kalau mereka rasa integriti dipermainkan. Antara MCA dan DAP, siapa yang boleh menjanjikan mereka pembangunan? Sebenarnya MCA. Tapi bila MCA hilang integriti, maka orang Cina memilih DAP. Sesimpel itu. Baru-baru ini PRN Sabah pun terbukti. Kenapa diorang pilih warisan? Kerana orang Cina ini dalam politik, mereka adalah orang yang melihat integriti. Diorang tidak melihat duit bantuan tangki biru semua, tidak. Diorang lihat integriti calon, integriti parti. Jadi kita orang warisan bangga bila orang Cina mau bergabung sama kita tuan-tuan. Tapi sekarang nasib diorang, nasib kita tengok kabinet yang begini. Kabinet ini membawa saya kepada satu kesimpulan. Sebenarnya ini bukan kabinet untuk negeri Sabah. Tapi ini kabinet GRS. Kabinet diorang. Diorang lupa bahawa setelah diorang mengangkat sumpah, diorang bukan lagi mengangkat sumpah untuk parti diorang. Tapi mereka mengangkat sumpah untuk rakyat Sabah. Berhikmat, mengabdi kepada negeri Sabah. Tapi dengan keadaan kabinet yang resis macam ni, apa yang boleh diorang sumbang? Apa yang boleh diorang sumbangkan tuan-tuan? Mencintai negeri sendiri itu, kita harus melihat konteksnya semuanya. Kalau dari segi komposisi kaum, sama rata. Jangan pilih-pilih mentang-mentang election kau kalah, kau pergi terus tindas habis-habisan. Kita faham apa yang berlaku sekarang tentang orang cakap proses pemberian bantuan COVID. Saya menangis tuan-tuan bila melihat video semalam kejadian di Kampung Halo, Bangau-Bangau Sempurna. Pakcik yang naik perahu itu. Macam mana hal itu boleh terjadi di negeri kita yang kaya raya ini tuan-tuan? Apa boleh buat? Jadi kesimpulan yang saya buat, pertama, dalam negeri yang majmuk macam ni, kita tidak boleh sebenarnya sama sekali mengabaikan peranan kaum-kaum tertentu. Kedua, tuan-tuan, menjadi kerajaan biarlah ada maruah dan integriti. Jangan asyik-asyik mau tunggu arahan dari sana, dari sini. Ini negeri kita tuan-tuan, kita pun ada orang cakap maruah dan harga diri. Jangan pula keputusan orang lain buat untuk kita. Dan yang ketiga tuan-tuan, hargai sumbangan orang yang pernah menyumbang sama kita. Sumbangan masyarakat Cina dalam perekonomian, pendidikan, sosial di Sabah sangat-sangat besar.
untuk meninggalkan diorang daripada barisan kabinet. Aduh, sorry lah tuan-tuan, agak emosi sikit. Saya bukan mau bikin video ini untuk memujuk orang Cina pergi subscribe saya, tidak. Tapi ini kenyataan tuan-tuan, ini negeri kita. Zaman berzaman, macam kami orang yang tinggal di KK dari Pulau Gaya, tidak ada restoran lokun, kedai kopi lokun, itu tidak ada tempat kami berlepak tuan-tuan. Di situlah kita boleh duduk lama-lama bersembang-sembang. Di Bandaran Berjaya, di Luyang, banyak kedai-kedai kopi tempat orang minum. Kan? Pasar sayur, tengoklah tuan-tuan. Pasar sayur itu siapa yang banyak di situ? Orang dari Pulau Gaya. Tapi pasar daging khinzir masih ada di situ. Itu namanya toleransi yang kuat tuan-tuan. Ya, antara kita sesama orang-orang Sabah, kita tidak pernah apa? Tidak pernah memikirkan hal ini. Tapi kalau kerajaan kita sendiri berpikiran macam ni, alamat negeri kita ini menuju kebinasaan atau kehancuran. Nauzubillah, mudah-mudahan dijauhkan. Kita doakan kerajaan JRS sedar dan mereka melantik sekurang-kurangnya 1 menteri atau pembantu menteri lah paling tidak, supaya orang Cina tidak terasa. Sebab kalau diorang terasa, maka pembangunan negeri kita akan terbantut tuan-tuan. Akan ada rasa yang tidak, apa orang cakap, ill feeling lah. Ill feeling dalam membangun negeri. Okeylah, ya. Kita ini masyarakat Sabah, jangan terlampau taksub macam pesanan saya pada video-video yang sebelum ini kepada suku bangsa sendiri. Sayang tidak apa, taksub jangan. Okey boleh bah kalau Sabahan. Sorry, grafik agak itu visual agak gelap sikit. Maklumlah kawasan ini kawasan di kampung-kampung orang bilang. Okey, sampai jumpa lagi.